Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kepada yang dah subscribe dan selamat datang kepada yang baru nak subscribe. Yang belum subscribe, korang kena subscribe tau. Okey, hari ni akak nak kongsikan satu kisah yang kita boleh ambil sebagai tauladan, dan kisah ni dikongsikan oleh seorang subscriber. Subscriber ni dia minta sangat akak untuk kongsikan kisah ni. Pada kali ini akak akan menceritakan satu kisah yang pernah dialami oleh seorang pemandu teksi. Kisah yang dikongsikan oleh subscriber ni bukanlah kisah seram, dia sendiri akui, tapi kita boleh sama-sama jadikan sebagai iktibar dalam menjalani kehidupan seharian kita. Sedih pula rasa, realiti sebuah kehidupan. Jom kita selami perkongsian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sebelum akak meneruskan untuk bercerita, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, diberikan rezeki dan dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Korang, dalam kehidupan kita, pelbagai cara dilakukan demi untuk mencari rezeki yang halal dalam menyara kehidupan baik untuk diri kita sendiri maupun kehidupan berkeluarga. Betapa getirnya apa yang kita lalui, hanya kita sahaja yang tahu. Namun, demi mencari rezeki, kita gagahkan diri kita walaupun ada kalanya bukan sekadar peluh yang menitis, malahan air mata. Inilah apa yang berlaku, apa yang dialami oleh seorang pemandu teksi yang dikenali sebagai Anwar. Anwar menjadi seorang pemandu teksi dah hampir beberapa tahun demi mencari rezeki dan menyara kehidupan keluarga dia. Kisah ni terjadi pada penghujung era tahun 80-an, seperti mana yang dituliskan oleh penulis. Kisahnya bermula di satu pagi yang tenang. Anwar dia macam biasa dengan tugas dia sebagai pemandu teksi. Dia akan menghantar dan dia akan mengambil penumpang di sekitar Bandar Ipoh, Perak. Nama dan tempat akak memang dah tukarkan atas permintaan subscriber ni sendiri. Setelah menghantar penumpang, maka Anwar dia akan kembali ke perhentian teksi di mana kebanyakan pemandu-pemandu teksi berkumpul dan tempat tersebut berdekatan sahaja dengan stesen bas. Sekiranya ada mana-mana penumpang yang ingin meneruskan satu-satu perjalanan ke tempat yang tak dimasuki atau dilalui oleh bas, maka selalunya mereka akan menggunakan perkhidmatan teksi. Sebab teksi dia dapat pergi ke mana sahaja tempat yang diperlukan dan mereka boleh menghantar satu-satu pelanggan mereka sampai ke depan rumah. Cumanya sedikit tambahan bayaranlah dikenakan kepada penumpang. Setelah Anwar ni dia berhentikan teksi dia dekat perhentian teksi tu, datang seorang penyelia yang bertugas sebagai pegawai penyelaras, dan penyelia tersebut yang bertindak mengatur gerak setiap pemandu teksi ke suatu tempat yang agak jauh. Contohnya macam kalau dia menerima satu-satu panggilan telefon yang meminta mana-mana teksi tu nak pergi ambil penumpang di tempat tinggal penumpang yang membuat panggilan, maka dia sebagai penyelia dia akan mengarahkan mana-mana pemandu teksi pergi mengambil penumpang tersebut. Macam itulah. Noah. Ya, Bang Mail. Ada apa, Bang Mail? Kau masuk pejabat kejap. Okey, Abang Mail. Baik. Clear. Setelah masuk ke dalam pejabat, maka Abang Mail, iaitu penyelia Anwar, mula menerangkan tugasan yang akan dilakukan oleh Anwar. Okey, macam ni Noah. Terang Abang Mail, nanti kau pergi ambil seorang penumpang kat sebuah taman perumahan yang terletak di Kampung Cepor. Dan nombor rumah dia 82, yang berjarak lebih kuranglah 10 km je dari sini. Selepas tu kau ambil dia, kau tolong hantarkan penumpang tu ke satu pusat penjagaan orang-orang tua yang terletak di kawasan Seri Kelebang. Oh, iya ke?
Baik, clear Abang Mak. Saya pergi sekarang, kata Anwar. Lepas tu dia pun teruslah keluar dari pejabat dan dia berjalan menuju ke arah teksi dia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Anwar dihidupkan enjin teksi dia dan dia mula bergerak meninggalkan hentian teksi untuk menuju ke arah tempat yang diberitahu oleh Abang Mail tadi. Anwar dia pun mulalah memandu dengan penuh berhati-hati. Senyum je dia sebab situasi pada waktu tu cuacanya agak tenang je. Lebih kurang 10 ke 15 minit perjalanan, maka Anwar pun sampailah ke perumahan yang dinyatakan oleh Abang Mail tu. Anwar dia terus menuju ke arah sebuah rumah seperti yang dialamatkan tadi. Pintu pagar dah tersedia, terbuka dah. Rupanya penumpang ni dah lama kot tunggu ni. Bisik hati Anwar. Bila dia mendapati pintu pagar di depan rumah tu dah terbuka untuk dia kan. Maka Anwar pun dia teruslah memasuki perkarangan rumah berkenaan. Dan dia pun bunyikanlah hon beberapa kali. Nombor rumah 82, betul. Dah rumah ni, kata Anwar berbisik sendiri. Setelah hon kali pertama tak juga muncul penumpang ataupun penghuni rumah tu. Jadi dia pun hon untuk kali kedua. Pun sama juga, tak ada sebarang respon dari tuan rumah. Anwar dia terus sabar menunggu cari rezeki kan. Itulah cabaran dia. Dan dia tetap juga terus menunggu. Ada penghuni ke rumah ni? Kata Anwar sambil dia memandang sekeliling rumah tersebut. Sebab dia tengok kan rumah tu bersih, susunan pasu-pasu bunga pun terletak elok, cantik aja tersusun. Mesti ada orang ni, takkanlah tak ada penghuni. Kalau tak ada penghuni bukan macam tu kan. So nampak sangatlah macam ada penghuni. Ada tu. Rajinnya dia bersihkan kawasan rumah dia. Rajinnya penghuni ni, kata suara hati Anwar. Selang beberapa minit menunggu, Anwar dia menekan hon untuk kali yang ketiga. Pon! Bunyi hon dia agak lama ditekan. Kalau kali ni tak ada respon dari penghuni rumah ni, aku akan balik je. Nak dekat 15 minit dah aku menunggu kat luar ni. Bebel Anwar dalam hati. Tak lama kemudian, Anwar dia nampak pintu rumah dibuka pelan dari dalam. Lepas tu muncul seorang makcik dalam anggaran umur 70 tahun. Macam itulah 70-an. Makcik tu dah ada dekat di muka pintu. Dah menunggu dia. Sabar nak, makcik ada ni. Jap lagi kita pergi ya. Nak, maaf ya. Buat anak menunggu lama ya nak. Kata makcik tu dengan suara yang amat lembut. Akak memang tak cukup lembut lagi. Tapi makcik tu lagi lembut. Anak tunggu jap ya, makcik sedang mengemas beg-beg ni sorang-sorang je. Kata makcik tu dengan nada yang sama juga lembut, sedap je didengar. Lepas tu makcik tu pun berjalan dengan agak pelan je masuk ke dalam rumah dia semula. Mendengarkan permintaan tu, Anwar dia pun mematikanlah enjin teksi dia sebab responnya macam agak lambat lagi. So dia pun turunlah dari teksi. Dia nak ambil angin di jalan keluar sambil tu perlahan lah dia memerhatikanlah sekitar hadapan rumah tu. Kerana dia menunggu tu agak sedikit lama juga masa tu. So dia pun terus berjalan menuju ke arah pintu rumah makcik tersebut. Anwar dia terpandang ke arah makcik tua tu. Masa tu dia tengok kan ke arah makcik tu tersenyum dekat dia. Dia pun senyumlah pada makcik tu. Makcik tu masih berada di satu sudut ruang tamu bersama dengan beg dia. Ada satu beg besar dan juga ada beg-beg lain yang masih lagi terbuka. Beg besar tu tak tertutup lagi. Makcik ni tak settle lagi ke barang-barang? Takkanlah nak menunggu lagi ni. Tak apalah. Dia membebel juga tapi timbul juga rasa kesian dalam diri dia bila dia terpandangkan wajah makcik tu dah tua sangat. Tambahan pula makcik tu cakap lembut je. Dia pun tak dapat bayangkan macam manalah lembutnya arwah ibu dia. Sebab ibu dia dah meninggal. Dan jelas sangat dia nampak sifat keibuan yang lembut dalam tutur kata makcik tu yang sangat sopan. Bila sampai depan pintu rumah, Anwar dia jenguk ke dalam rumah. Dia jenguk jugalah. Ya Allah, kesiannya. Hampir-hampir menitis air mata Anwar tau. Bila dia terpandang dalam rumah,
Makcik tua tu tadi terbongkok, tarikkan juga zip. Dia cuba nak tutupkan beg dia yang besar tu, bagasi dia besar. Dia tak boleh nak zip sebab tak tahulah, orang tua kan, slow je. Tak apa makcik, biar saya tolong, kata Anwar. Boleh saya masuk makcik? Boleh, sila. Cepat-cepat Anwar, dia masuk, dia menuru ke dalam rumah makcik tu. Lepas tu dia cuba untuk tolong makcik tu zipkan beg tersebut. Terima kasih ya nak, baiknya anak ni. Puji makcik tu dengan nada lembut je. Tak apa makcik, biasa je. Saya tolong angkatkan semua beg makcik masuk ke dalam teksi ya, kata Anwar. Tak menyusahkan anak ke soal makcik tu? Tak ada masalah makcik, biasa je, kata Anwar sambil dia angkatkan ke semua beg makcik tu masuk, keluar dari rumah tu lah. Terima kasih banyak-banyak ya nak. Anak tunggu kat dalam teksi jap lagi makcik datang ya, kata makcik tu dengan lembut, dengan sopan je. Bila sampai ke teksi, Anwar dia masukkanlah beg dia yang agak besar ke dalam bonet. Lepas tu ada balance lagi beg. So beg tu dia terpaksa letak di bahagian penumpang. Beg dia sederhana jugalah. Anwar dia letakkan di bahagian cushion belakang. Anwar dia masuk dalam teksi. Dia rasa sangat-sangat bersalah lah sebab pada awalnya dia salah sangka sebenarnya. Dia sangkakan Anwar tadi penumpangnya tu orang-orang biasa. Rupa-rupanya seorang wanita tua yang sangat uzur. Anwar dia mulalah terfikir kan, kenapalah wanita tu sorang-sorang je dengan beg besar macam tu. Apalah yang dah terjadi sebenarnya kan. Rumah tu dah cantik, dah tersusun, pasu semua dah cantik. Kenapalah dia nak tinggalkan rumah tu? Patutnya umur-umur macam ni makcik tu sedang bermain dengan cucu-cucu ke, atau setidaknya anak-anak yang besar je. Anwar dia macam seolah-olah hati dia terdetik rasa kesian tau dekat makcik tu. Mengalir jugalah air mata dia dekat tepi dia yang mula bergenang tau kat kelopak mata dia. Dia istighfar, astaghfirullahalazim. Berulang kali dia istighfar. Lepas tu Anwar dia ada nampak wanita tua tu keluar dari rumah dia. Anwar rasa bersalah sebab dia fikir bukan-bukan kan. Dia tak patut fikirkan macam ni, tak patut. Tapi itulah, kita manusia biasa tak lari dari membuat andaian. Dia pun kuncikan pintu dan mulalah makcik tu melangkah dengan penuh hati-hati. Slow je dia berjalan ke arah teksi Anwar. Cepat-cepatlah Anwar ni keluar, dipimpinkan tangan wanita tua tu berjalan menuju ke arah teksi dia tu. Slow sangat-sangat. Makcik tu bukan sihat mana pun. Makcik duduk depan dulu ya, sebab kerusi belakang saya dah letak beg makcik, kata Anwar. Sama juga balas dengan sopan je. Oh ya ke, terima kasih nak, balas makcik tu sambil senyum manis je. Anwar dia hidupkan enjin teksi dia. Lepas tu perlahan lah dia keluar dari perkarangan rumah makcik tu. Ni part sedih. Korang bayangkanlah, makcik tu memandang ke arah rumah dia dalam keadaan muka yang sugul dan muka yang suram. Anwar dia boleh nampak tahu sebab duduk sebelah kan. Tapi itulah, dia tak faham dengan situasi apa yang berlaku sehingga menyebabkan makcik tu keluar dari rumah tu dan makcik tu agak sedih. Seketika dalam perjalanan, makcik tu tanya, anak ni nama apa? Nama saya Anwar makcik. Makcik panggil je Noah. Oh, nama makcik Fatimah. Noah umur berapa sekarang ni ya? Dah kahwin ke belum? Makcik tu tanya penuh sopan je. Sebenarnya makcik tu nak ajar nimbang. Umur saya 32 tahun makcik. Dah kahwin. Anak dah 2. Makcik duduk seorang ke kat rumah tu? Tanya Noah. Dia beranikan diri tanya. Ya nak, makcik tinggal seorang je. Setelah arwah suami makcik meninggal 10 tahun yang lepas. Rumah tu makcik dah jual. Sebab makcik banyak sungguh kenangan makcik. Kenangan selama makcik tinggal kat rumah tu bersama dengan arwah suami makcik. Kami tak ada anak, Noah. Kami memang tak dikurniakan anak. Tak apalah. Makcik duduk seorang-seorang je. Seminggu sekali adalah anak saudara makcik datang ziarah makcik. Mereka tu sangat baik dengan makcik. Bergetar suara makcik tu penuh sayu. Bercerita sambil makcik tu menyeka air mata dia yang mengalir di hujung lengan baju tua dia. Nak, berhenti jap kat depan masjid tu, kata makcik sambil dia tunjukkan tangan dia ke arah masjid di hadapan mereka yang berjarak hanya
50 meter je dari teksi tu. Nanti anak berhenti teksi selepas agak lepas sikit dan dari pagar utama masjid ya. Baik makcik. Lepas tu Anwar dia perlahankanlah teksi dia. Bila melepasi pagar masjid, Anwar dia bagi signal kiri dan dia berhentikan teksi dia seperti yang diminta oleh makcik tu. Bila teksi berhenti, makcik tu merenung lama tau. Ada sebuah kubur kat situ. Makcik tu tengok lama-lama kat kubur tu. Sangat lama. Jadi Anwar pelik. Bila Anwar tengok renungan muka, mata makcik tu, Anwar seolah-olah dapat merasakan sesuatu. Kemudian Anwar tengok makcik tu mengelap air mata dia yang semakin laju menitis ke pipi tua dia tu. Anwar cuma mampu memandang, pandang sayu ke arah makcik tersebut. Baiklah, jalan ya nak, kata makcik Fatimah tanpa bersuara sebab dia menahan sebab yang mat. Anwar teruskan perjalanan mereka. Itulah kubur arwah suami makcik. Mungkin inilah kali terakhir makcik dapat melihatnya setelah makcik tinggal dekat pusat penjagaan orang-orang tua nanti. Kata makcik Fatimah dengan penuh sebab sambil dia menyapu air mata dia. Dia rindu sangat pada arwah suami dia. Nampak sangat kerinduan dia. Dan dia seolah-olah macam tak nak tinggalkan tempat tu demi untuk berdekatan dengan kubur arwah. Tapi tiada daya bagi kita. Memang tiada daya. Nak, boleh tak tolong makcik sekejap? Ya boleh makcik. Makcik bagi tahulah, insya-Allah saya akan tolong makcik. Jawab Anwar. Boleh tak kalau anak bawa makcik pusing-pusing dulu Bandar Ipoh kejap? Boleh? Ya boleh, kata Anwar sambil dia membelok masuk ke arah Bandar Ipoh. Sekarang ni mereka memasuki kawasan Bandar Ipoh. Nak, tolong perlahankan sikit teksinya ya. Baik makcik. Kalau anak nak tahu, kat panggung wayang tu lah dulu-dulunya lah makcik ni selalu menonton wayang bersama dengan arwah suami makcik. Kata makcik Fatimah, apabila teksi mereka melalui sebuah panggung wayang, kat restoran ni lah makcik selalu makan bersama arwah suami makcik satu ketika dulu. Kata makcik Fatimah sambil tersenyum. Nak jalan lagi ke depan, nanti lepas Rajfilat anak belok kanan ya. Baik makcik, jawab Anwar. Bila mereka melepasi deretan kedai, nak, dulu kat sini lah pejabat arwah suami makcik bekerja. Selepas bangunan pejabat arwah makcik terbakar. Arwah suami makcik, bukan makcik. Mereka berpindah ke tempat lain yang agak jauh dari Bandar Ipoh. Sekarang ni bangunan dah tak ada dah dirobohkan. Dan dibina pasaraya tu lah kan, kata orang kan, tempat jatuh lagi dikenang, nikah pula tempat suami kerja kan. Kata makcik Fatimah menunjukkan ke arah sebuah pasaraya. Sementara mata dia juga masa tu memang mengalir. Teksi terus berjalan. Nak, kat hospital tu lah arwah suami makcik dimasukkan sebab kanser. Tak lama kemudian arwah suami makcik meninggal kat situ juga. Kata makcik Fatimah dengan nada penuh sayu. Kemudian dilapkan air mata dia yang jatuh. Betapa terharunya Anwar bila dia mendengar luahan makcik tu. Betapa kasihnya makcik terhadap arwah suami dia. Makcik Fatimah amat menyayangi dan menghargai arwah suami dia. Arwah suami makcik sangat baik. Walaupun kami ni tak mempunyai anak, tapi arwah suami makcik ni tetap setia dengan makcik. Sehinggalah dia meninggal dunia. Dulu makcik pernah suruh arwah suami makcik kahwinlah satu lagi. Sebab kesian dia tak ada zuriat. Makcik tak mampu. Tapi arwah suami makcik tetap tak nak kahwin. Dia enggan. Dia nak kekal hidup di samping makcik sampai ke akhir hayat. Noah, kata makcik Fatimah, jagalah isteri dengan anak-anak Noah baik-baik ya. Jangan hampakan mereka, harapan mereka. Ingatlah, orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang akan melalui
pahit manis kehidupan bersama. Dan kenangan yang kita bina, kita takkan dapat ulang walaupun kita mempunyai segunung duit. Bukan senang kita nak menghargai insan di sekeliling kita, insan yang dekat dengan kita. Bila kita melihat keindahan di luar dan di sekeliling kita, tapi percayalah, jika kita boleh menyayangi insan di sekeliling kita berdekatan dengan kita, ia akan jadi satu kenangan sangat besar. Menangis Anwar dengan kata-kata makcik. InsyaAllah saya akan jaga mereka dengan baik, makcik. Mendengarkan tu, makcik Fatimah pun tersenyum. Ketika teksi melintasi satu kawasan perumahan, satu kawasan lah, bukan perumahan, makcik Fatimah pun dia berkata, kalau nak tahu dulunya kat situlah tapak rumah arwah mak dengan ayah makcik. Selepas kedua-dua meninggal dunia, rumah tu terbiar. Rumah tu jadi roboh. Makcik terpaksa jual kan, sebab ada projek kerajaan untuk membesarkan jalan. Itulah kenangan makcik dengan adik-beradik. Kita ni hidup hanya boleh membina kenangan, tapi kita takkan dapat bawa balik kenangan tu untuk akan datang. Hargailah apa yang kita ada. Nak, tolong bawa makcik ke rumah penjagaan orang-orang tua kat sana, Anwar. Makcik rasa letih sangat. Boleh-boleh makcik, kata Anwar. Lepas tu dia ambil jalan ke alamat yang memang dia dah ketahui alamat tu. Penyelia dia, Abang Mai memang dah bagi masa bagi tugas tu kan. Hampir 20 minit jugalah dia memandu. Mereka pun tiba di pekarangan rumah penjagaan orang-orang tua. Anwar diberhentikan teksi dia dan dia keluar untuk membuka pintu di sebelah pemandu. Dia pimpin tangan makcik Fatimah tu masuk ke dalam lah, ke dalam rumah tu, rumah orang tua tu. Anwar diminta makcik Fatimah supaya duduk sekejap dekat satu sudut yang memang dah tersedia sofa di ruangan menunggu. Makcik duduk sini sekejap je sebab saya nak pergi ambil beg pakaian makcik. Baik nak, ucap makcik Fatimah dengan perlahan aja. Terselah sangat suara keibuan dia walaupun dia tak mempunyai anak. Anwar dia berjalan menuju ke arah teksi dia. Lepas tu dia buka bonet belakang, dia keluarkan beg dengan barang-barang makcik tu semualah dia bawa masuk ke ruang menunggu. Terima kasih ya nak, berapa harga tambangnya ya? Tanya makcik Fatimah pada Anwar. Makcik tak perlulah nak bayar sesen pun pada saya, kata Anwar dengan nada yang masih lagi stay sebab. Mana boleh macam tu. Terus makcik tu dia hulurkan duit yang bernilai RM100. Tapi Anwar tak nak juga. Saya tak mahu makcik, kata Anwar. Dia menahan air mata dia dari terus gugur. Makcik ikhlas bagi, ambil lah. Lepas tu makcik pun dia bangun dari sofa, dia capaikan tangan Anwar, dibukakan jari-jari Anwar dan diletakkan duit tu dalam tapak tangan Anwar. Anak ambil ya, berikan kepada isteri dan anak-anak kamu. Ambil ya. Ini rezeki kamu dengan anak-anak. Terima kasih makcik, jawab Anwar. Lalu dia mencapai tangan makcik Fatimah. Dia tak sengaja, perkara berlaku secara spontan. Dia ciumkan tangan makcik Fatimah seperti seolah-olah dia teringatkan dia sedang mencium tangan ibu dia sendiri. Ibu dia dah tak ada. Saya balik dulu ya makcik. Setelah dia melihat pekerja-pekerja rumah penjagaan tersebut datang dan pekerja-pekerja itu angkatkan beg makcik Fatimah. Lalu Anwar pun dia melangkahlah dengan langkah yang amat longlai. Dia tak tahulah kenapa fikiran dia menerawang. Dia tak tahu apa yang dia fikirkan. Dia nak menuju ke arah teksi tapi dia tak tahu kaki dia tersekat. Masa dia hampir sampai ke teksi, Anwar dia berhentikan langkah dia. Anwar dipalingkan wajah dia ke arah makcik Fatimah yang masa tu masih terlihat jelas oleh dia sedang mengesat air mata. Nampak sangat, ya Allah, sedih. Lepas tu Anwar dia berlari. Tas benda-benda kaki dia berlari menuju ke arah makcik Fatimah sambil menangis teresak-esak. Anwar dia terduduk berdekatan dengan kaki makcik Fatimah. Perkara ni berlaku bukan dirancang. Itulah kejadiannya. Makcik, marilah tinggal dengan saya. Saya dengan isteri saya boleh jaga makcik. Saya dah tak ada mak, saya tak ada ayah. Mak dan ayah saya dah meninggal dunia dalam kebakaran. Dan sejak tu, saya memang dah jadi anak yatim piatu. Sejak dia kecil lagi makcik.
Makcik marilah tinggal dengan saya. Saya akan jaga makcik dengan baik. Anwar dia meraung sambil dia pelukkan kaki Makcik Fatimah dia. Itu first time dia jumpa tau. Dan dalam masa yang sama, Makcik Fatimah pun dia sama juga turut menangis dan menangis tersedu-sedan. Makcik Fatimah dia mencapai bahu Anwar sambil dia cuba mendirikan Anwar yang sedang memeluk kaki dia sambil menangis. Bangun ya sayang mak, mulai hari ini kamu adalah menjadi anak mak. Ucap Makcik Fatimah tersekat-sekat. Anwar dibangun. Tak semena-mena korang. Dia memeluk Makcik Fatimah bersama tangisan yang amat sedih. Anwar, anak mak, biarlah mak dekat sini. Nanti ada masa Anwar datang melawat mak ya. Ucap Makcik Fatimah dengan rasa sangat pilu. Dalam masa sama dia rasa, yalah, kita tak lalui situasi tu. Kita tak boleh nak imaginkan macam mana. Baik mak, saya balik dulu je, kata Anwar sambil dia ciumkan dahi Makcik Fatimah. Dalam fikiran dia, apakah itu perasaan rasanya bila dia dapat cium dahi seorang ibu? Memang dah takkan wujud depan mata dia. Ibu dia dah lama tak ada. Dia tak pernah rasa situasi tu. Sepanjang perjalanan, Anwar menangis. Sejak tu Anwar selalu datang melawat Makcik Fatimah bersama dengan isteri dia, bawakan anak-anak dia, isteri dia. Lama kelamaan disebabkan kesibukan bekerja, Anwar dia tak dapat dah nak pergi melawat Makcik Fatimah tu, dia tak dapat nak pergi. Selang 2 bulan lah lebih kurang masa Anwar tu dia bawakan penumpang, dan masa tu kebetulan dia melintas kat kawasan rumah pusat jagaan orang tua tu kan. Anwar dia tiba-tiba teringat Makcik Fatimah. Masa perjalanan balik tu kebetulan tak ada penumpang dah. Anwar memang tak nak ambil penumpang. Dia singgah ke pusat penjagaan orang tua tu. Maksudnya dia rasa sedikit happy tau. Dia happy sebab dia excited nak jumpa dengan Makcik Fatimah. Dah lama dia tak jumpa. Sambil keluar tu, Anwar dia memang dah belikan buah tangan. Ada buah-buahan dia belikan untuk Makcik Fatimah. Jadi Anwar pun dia macam biasalah. Dia melangkah masuk dan dia terus pergi ke tempat pendaftaran, bagi salam. Lepas tu dia kata dia nak jumpa dengan Makcik Fatimah. Kata Anwar kepada petugas kat kaunter. Lepas tu petugas tu dia periksakan lah senarai nama penghuni yang disebut tu. Tapi tak ada tau. Cik, saya minta maaf sebab Makcik Fatimah dah sebulan meninggal. Sebulan yang lalu kami cuba untuk hubungi dengan Cik tapi gagal. Puas kami cari jalan untuk hubungi Cik, tapi kami tetap gagal untuk hubungi Cik, kata petugas tersebut. Alangkah terperanjatnya Anwar. Lepas tu dia tak boleh nak kontrol emosi dia masa tu. Dia jatuh terduduk dekat situ sambil dia menangis. Mak, maafkan saya, mak, maafkan saya, kata Anwar berulang-ulang kali. Petugas kat kaunter tu cepat-cepatlah dia ambil Anwar, dia bawa pergi, angkat Anwar pergi dekat sofa. Anwar dah meraung dah, menangis dekat sofa tu. Sabar yang Cik, bertenanglah. Lalu mereka ni dia gosok-gosokkan, dia tepuk-tepukkan belakang badan Anwar. Sabar yang Cik. Setelah agak reda situasi tu, Anwar dia mula bertanya atas sebab apa Makcik Fatimah tu meninggal. Menurut petugas, pada satu malam Makcik Fatimah tu mengalami sesak nafas. Lepas tu Makcik Fatimah meninggal semasa dalam perjalanan pergi ke hospital. Boleh tak tunjukkan saya dekat mana kubur arwah? Ya, boleh, kata petugas tu. Kemudian seorang petugas dibawakan Anwar ke sebuah masjid yang berhampiran. Mereka memasuki kawasan tanah perkuburan. Itu kuburnya Encik, kata petugas sambil dia tunjukkan ke arah sebuah kubur yang masih kelihatan baru, dan kubur tu dipacakkan 2 dahan dan ranting pokok. Anwar dia tak dapat nak tahan kesedihan dia. Dia terus menangis teresak-esak kat situ. Inilah sejenis kenangan yang aku suka lupakan. Mungkin bagi sesetengah orang, ianya langsung tak ada sebarang makna. Tapi tak bagi aku. Ianya sangat berarti bagi aku. Makcik Fatimah dah menunjukkan satu sifat keibuan yang baik. Satu tauladan yang baik dalam menghargai pasangan. Makcik Fatimah sangat-sangat menghargai pasangan dia dan menjelaskan pasangan dia sangat-sangat menghargai dia. Itu
itulah nilai kasih sayang. Menyayangi seseorang yang bergelar suami. Kasih sayang mereka kekal hingga ke hujung usia. Inilah satu kisah kenangan yang tak dapat aku lupakan, kata Anwar pada penulis sambil dia menyapu air mata dia. Dan subscriber yang menulis kisah ni turut menangis sehingga ke hujung penulisannya. Dia sempat berpesan pada kita semua, jagalah mak dan ayah kita kalau mereka masih ada. Janganlah kita ni kasari ataupun sakiti hati mereka. Malah pimpinlah tangan mereka seperti kita memimpin tangan kekasih kita. Kerana tangan mereka itulah yang membesarkan kita lebih dari insan yang kita kenali setelah kita mampu berlari. Mereka santuni kita saat tubuh kita kosong tanpa benang. Lalu mereka corakkan kita menjadi insan. Insan yang masih bernafas sehingga sekarang. Sedekahkanlah Al-Fatihah untuk mak ayah kita yang telah kembali ke dunia abadi. Darinya kita datang, padanya jualah kita akan pulang. Sekian untuk perkongsian pada kali ini. Sekian saja perkongsian untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil, jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang buruk kita jangan ikut. Apa yang baik kita buat banyak-banyak macam tu. Sekian terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sudi dengar dari awal sampai akhir. Akak minta maaf, kisah ni bukan seram, tapi kisah ni menarik buat akak. Terima kasih korang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.